Ya, 6.5. Boleh? Yang Berhormat. Kalau cepat lagi bagus. Yang Berhormat, Tuan Yang Di-Pertua, pertamanya saya ingin meluahkan rasa syukur kerana Dewan Yang Mulia ini dapat bersidang dengan lancar dan sempurna pada mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri yang ke-14. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat, adun-adun atas kerjasama yang diberikan pada sesi kali ini bagi membincangkan segala isu perihal kesejahteraan rakyat negeri Pulau Pinang. Sesungguhnya, kerajaan negeri senantiasa mengambil langkah proaktif dalam merangka pelan jangka masa pendek, sederhana dan juga pelan jangka masa panjang bagi memulihkan ekonomi negeri Pulau Pinang yang terkesan akibat wabak COVID-19 yang telah melanda dunia. Sesungguhnya, pelan yang dirangka ini disokong dengan strategi yang mantap dan jitu, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor infrastruktur dan pengangkutan. Tuan Di-Pertua, Yang Berhormat Jawi ada memohon supaya pihak JKR meneliti projek-projek pembangunan di seberang Perai Selatan, SPS, seperti projek depo tahanan imigresen dan juga kuartus Jawi agar tidak berlaku gangguan bekalan air semasa beroperasi kelab. Selain itu, Yang Berhormat juga memohon maklum balas daripada pihak PDC berkenaan penangguhan projek pembinaan jambatan melintasi Sungai Tengah. Sebagai maklumat Yang Berhormat, projek-projek pembangunan di bawah JKR akan melalui permohonan KM, kebenaran merancang, dan perlu mendapat ulasan teknikal daripada jabatan atau agensi teknikal berkaitan. Bagi projek depo tahanan imigresen dan kuartus Jawi, projek ini telah mendapat kelulusan KM, di mana dalam ulasan KM tersebut, PBA telah mensyaratkan pembinaan rumah PAM bagi mengatasi masalah tekanan air di kawasan tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, projek sedang dalam peringkat pembinaan. Minta laluan? Ya. Tuan Jumunga, terima kasih atas jawapan tersebut. Apa yang saya masukkan, bangunan yang sedia ada adalah dari Hospital Sungai Bakap. Disebabkan kita faham Hospital Sungai Bakap ini saya rasa lebih daripada 100 tahun dekat Sungai Bakap, dan kelengkapan fasiliti yang sedia ada tidak lagi mampu untuk menampung, di mana katil-katil dalam hospital kalau banding dari zaman dahulu sehingga hari ini memang agak beza. So maksud saya, kita perlu minta JKR untuk ataupun Kementerian Kesihatan meneliti semula tentang kemudahan-kemudahan asas yang sedia ada, sebab kita risau, dan saya selalu terima aduan daripada Hospital Sungai Bakap di mana mereka pun menghadapi masalah bekalan air. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Jawi atas isu kemudahan prasarana dan fasiliti di Hospital Sungai Bakap. Perkara ini akan saya bangkitkan kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya Kementerian Kesihatan lah, yang kita perlu mendapat peruntukan daripada pihak mereka untuk melakukan penaktarafan. Tapi saya akan highlight lah perkara ini. Jadi untuk manakala penangguhan projek pembinaan jambatan di Sungai Tengah, projek pembinaan jambatan ini ditangguh dan tidak dapat dilaksanakan kerana telah berlaku musibah kebakaran di tapak pelupusan sampah di Pulau Burung yang telah menyukarkan pemasaran lot-lot tanah perindustrian di Batu Kawan Industrial Park BKIP 2 Ladang Bayram. Dalam arti kata lain, oleh sebab pembangunan BKIP 2 ini telah pun ditangguh, maka projek ini pun juga ditangguh sekali lah. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Bertam bangkit mengenai masalah pusingan U-turn yang jauh dalam projek pembinaan Jalan 2 Lorong ke 4 Lorong di Pematang Pak Elong. Sebagai makluman Yang Berhormat, projek yang dimaksudkan adalah projek membina jalan dari 2 lorong ke 4 lorong dari Pematang Pak Elong sehingga Jambatan Merdeka, SPU. Skop utama projek adalah menaik taraf jalan dan jambatan sepanjang 9 km yang bermula dari persimpangan Pak Elong ke Jambatan Merdeka. Projek ini telah siap pembinaan pada 20 April 2022 dan persimpangan Pematang Pak Elong terletak di Chainage 17,350 dan Kampung Datuk terletak di Chainage 20,500. Pusingan U yang paling hampir adalah di Chainage 18,700 hingga Chainage 19,100 dan juga Chainage 19,600 hingga 20,000. Jarak antara setiap pusingan U
dan persimpangan adalah sebenarnya menepati keperluan reka bentuk dan spesifikasi yang ditetapkan dalam arahan teknik jalan, iaitu kurang daripada 3 km. Berhubung pertanyaan Yang Berhormat berkenaan keperluan penyediaan lintasan pejalan kaki untuk menyeberangi jalan, lintasan pejalan kaki berlampu isyarat ataupun signalised crossing telah pun dibina di CNH 18,800 berhampiran dengan pasar awam. Manakala penunggang motosikal perlu menyeberangi jalan menggunakan U-turn dan persimpangan yang telah disediakan. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, reka bentuk jalan ini telah mematuhi laporan audit keselamatan jalan ataupun Road Safety Audit dan TIA bagi memastikan keselamatan pengguna diutamakan. Selain itu, Yang Berhormat Sungai Dua telah membangkitkan isu pembangunan lereng bukit yang masih dilaksanakan seperti kawasan Sungai Ara yang telah mengakibatkan hakisan runtuh dan banjir kilat. Sebagai maklumat Yang Berhormat, demi menjamin kesejahteraan dan memastikan keselamatan orang awam, harta awam dan juga persekitaran awam, serta mengurangkan impak hakisan tanah dan banjir kilat, Kerajaan Negeri telah mengambil beberapa langkah seperti berikut. Yang pertamanya, mewujudkan Penang Safety Guideline for Hillside Development 2nd Edition 2020. Dulu kita ada Penang Hillside Guideline, tapi kita telah buat penambahbaikan pada tahun 2020. Kedua, mewujudkan garis panduan keselamatan aktiviti pertanian di kawasan berbukit. Ini adalah satu garis panduan baru yang telah pun diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri. Jadi sebelum ini kita memang mengalami masalah dengan pertanian di atas bukit yang tidak teratur dan tidak mengikut spesifikasi yang selamat. Jadi dengan garis panduan baru ini kita sedang membuat proses pemutihan bagi pertanian-pertanian di atas bukit supaya spesifikasi boleh akan ditepati dan aliran air dan sebagainya sebagai contoh tidak akan terjejas. Ketiga, mengarahkan PBT untuk memantau kawasan cerun-cerun bukit dari semasa ke semasa dan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan akta atau enactment yang berkenaan bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemilik tanah di kawasan cerun-cerun bukit. Keempat, memastikan semua cadangan pembangunan di kawasan cerun-cerun bukit tidak melebihi 76 meter dari paras laut dan footprint bangunan hendaklah berada di atas cerun kelas 1 dan kelas 2 sahaja seperti yang tercatat dalam Rancangan Struktur Negeri RSN 2030. Yang Berhormat Kebun Bunga pun ada bangkit mengenai isu ini dalam ucapan. Jadi jangan risau, kita memang senantiasa mengikut tata cara tersebut. Kelima, memastikan aktiviti pertanian sedia ada telah diusulkan oleh para kebun dan petani di cerun-cerun bukit tidak menghalang laluan air semula jadi. Yang ini pentinglah. Okey, seterusnya Yang Berhormat bayan lepas bertanyakan mengenai penyelesaian jangka masa pendek terhadap kesesakan lalu lintas FT006 Jalan Bukit Belah. Sebagai maklumat Yang Berhormat, projek naik taraf jalan tunggal 2 lorong kepada jalan berkembang 4 lorong di laluan persekutuan FT006 dari bayan lepas ke Teluk Kumbar, pakej 2A sambungan pakej 2B telah dimajukan ke JKR Malaysia. Namun belum diluluskan oleh EPU. JKR Negeri telah majukan permohonan ke BPAN agar dapat menyenaraikan projek ini dalam senarai keutamaan. Kita letak sebagai projek prioriti bagi negeri Pulau Pinang. JKR Negeri juga sedang dalam perancangan untuk membuat kajian TIA pada lokasi kesesakan jalan bermula dari Section Emerald Residence ataupun Section 20 hingga ke Section 20.7 lampu isyarat Jalan Sungai Batu untuk penyediaan reka bentuk mitigasi yang sesuai. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat berapit menyentuh berkenaan masalah kenderaan yang perlu beratur panjang untuk masuk ke kawasan berapit. Yang Berhormat memohon satu laluan pintas ditambah agar kenderaan tidak bertembung dengan kenderaan dari Jalan Kulim ke Bukit Mentajam. Sebagai makluman Yang Berhormat, JKR mengambil maklum akan kesesakan yang berlaku dan akan bersama-sama dengan pihak MBSP dan juga PDRM bagi mencari penyelesaian lalu lintas lokasi tersebut memandangkan banyak kenderaan menggunakan jalan tersebut dan ia juga melibatkan tanah rizab Kementerian Pengangkutan kerana ia merupakan laluan utama kereta api elektrik berkelajuan tinggi
dan oleh itu memerlukan kajian yang lebih terperinci lah untuk menyelesaikan isu ini. Seterusnya, Yang Berhormat Macam Bubuk berhubung kajian ke atas reka bentuk persimpangan di mana berlaku kemalangan maut seorang pelajar sekolah di Jalan Kampung Baru Alma. Sebagai maklumat Yang Berhormat, JKR akan mengangkat cadangan ini bagi mengkaji semula persimpangan yang dinyatakan, termasuk menaik taraf lalu lintas jalan pada masa depan supaya kemalangan-kemalangan ini dapat dihindarkan. Yang Berhormat Sungai Aceh memohon dipanjangkan pelebaran jalan di Kampung Kuyung untuk keselesaan penduduk di kampung tersebut. Juga memohon untuk pelebaran jalan Kampung Kuyung dari Simpang 3 ke Sungai Aceh yang telah ditolak dalam bajet 2022. Selain itu, Yang Berhormat juga mohon agar kerja pengorekan utiliti dapat ditampal semula dengan baik kerana selalu berlaku kemalangan. Untuk maklumat Yang Berhormat, bagi pelebaran jalan Kampung Kuyung dari Simpang 3 ke Sungai Aceh, kerja pelebaran jalan sepanjang jalan tersebut memerlukan peruntukan yang sangat besar. Oleh yang demikian, JKR SPS telah merancang akan menaik taraf longkang hingga ke tepi rizab jalan dan bahu jalan secara berfasa terlebih dahulu, kemudiannya menaik taraf jalan juga secara berfasa. Jadi bagi tahun 2021, JKR SPS telah menaik taraf longkang di jalan tersebut sepanjang 126 meter. Pada tahun 2021, JKR SPS telah membaik pulih struktur jalan di jalan tersebut sepanjang 400 meter. Bagi fasa seterusnya, iaitu menaik taraf longkang di jalan tersebut, JKR SPS akan memohon peruntukan pembangunan tahun seterusnya sehinggalah selesai. Jadi kita akan buat sedikit demi sedikit lah. Setelah itu, kerja menaik taraf dan pelebaran jalan tersebut akan dijalankan juga secara berperingkat. Bagi kerja tampalan oleh susulan kerja-kerja pengorekan oleh pihak utiliti, JKR sentiasa memantau keadaan jalan dan jika terdapat tampalan pihak utiliti yang tidak mengikuti spesifikasi, JKR akan serta-merta mengarahkan pihak utiliti yang terlibat untuk membaikinya semula dalam kadar segera. Antara pendekatan yang JKR SPS menjalankan adalah yang pertamanya kita akan hantar surat lah. Yang keduanya, kita juga telah mewujudkan satu WhatsApp group bersama dengan pihak utiliti agar apa-apa aduan mengenai kerja-kerja penampalan sekiranya tidak memuaskan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan segera. Sekiranya Yang Berhormat ada maklumat mengenai kerja-kerja yang tidak memuaskan, boleh juga maklum kepada pihak JD, JKR, SPS ataupun kepada MBSP dan Kerajaan Negeri akan mengambil tindakan. Yang Berhormat Pematang Berangan mengutarakan permohonan kepada pihak JKR untuk memantau persimpangan jalan yang mempunyai risiko kemalangan yang tinggi seperti berikut. Simpang Jalan Tasik Gelugor, Simpang Jalan Lahak Yoi, Simpang Jalan Pokok Senar, Simpang Jalan Pasar Malam Tasik Gelugor, Simpang Jalan Tok Pedu dan Simpang Jalan Pongsu Seribu. Untuk makluman Yang Berhormat, ini adalah maklum balas yang saya dapat daripada pihak JKR. Yang pertamanya, Simpang Jalan Tasik Gelugor, pihak JKR Malaysia telah pun menjalankan kajian forensik jalan raya baru-baru ini. Jadi berdasarkan pada hasil kajian forensik tersebut, pihak JKR Pulau Pinang akan memohon peruntukan bagi penambahbaikan yang sesuai lah. Untuk Simpang Jalan Lahak Yoi, JKR perlu melaksanakan kerja-kerja ukur ROW jalan dan kajian bancian trafik terlebih dahulu bagi memastikan keperluan pemasangan lampu isyarat di persimpangan tersebut. Untuk Simpang Jalan Pokok Senar dan Simpang Jalan Pasar Malam Tasik Gelugor, kedua-duanya perlu kajian bancian trafik juga untuk memastikan keperluan pemasangan lampu trafik sama. Untuk Simpang Jalan Tok Pedu, JKR telah pun memohon peruntukan untuk melaksanakan kerja-kerja ukur terdahulu, manakala permohonan peruntukan untuk kerja-kerja pemasangan lampu isyarat telah pun dimohon dalam bajet 2023. Bagi Simpang Jalan Pongsu Seribu pula, sama, perlu membuat satu kajian trafik terdahululah. Okey, Tuan Yang di-Pertua, saya beralih ke isu-isu tuatan banjir. Laluan. Sila, Terima kasih. Cuma saya nak kepastian daripada YBSCO. Sebab dalam perbahasan saya cuba untuk mendesak supaya kerajaan negeri membantu. Maknanya kita tidak tunggu lama lagi peruntukan daripada kerajaan pusat.
Jadi alhamdulillah atas usaha YB Exco untuk meletakkan keutamaan utama bagi penyelesaian kesesakan jalan tersebut. Cuma saya nak tahu sampai bila ataupun ada duration time untuk kita menunggu, dan juga bilakah kerajaan negeri akan mengambil langkah untuk menyediakan bajet sendiri melalui MPP ataupun kerajaan negeri untuk melaksanakan secara sendirilah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lepas. Berkenaan stretch yang telah disentuh, lokasi yang telah disentuh oleh Bahan Lepas tu, sebenarnya saya juga ada bincang dan saya dah akan arahkan pihak JKR DBD apa yang diperlukan sekiranya kerajaan persekutuan, walaupun ni satu jalan persekutuan, ya, dan secara lazimnya kerajaan persekutuan bertanggungjawab terhadap penaktarafan jalan tersebut. Namun demikian, kita akan cuba tengok, pertamanya kita lihat pada anggaran kos, dan sekiranya dapat, ya, kita boleh meredakan keadaan sedikit dengan membuat sedikit penaktarafan di kawasan tersebut, kita boleh mempertimbangkannya lah. Bukan tak pernah buat, ya, ada juga di kawasan-kawasan lain. Sekiranya penaktarafan tu, ya, boleh dilaksanakan dengan peruntukan kerajaan negeri, maka kita boleh pertimbangkan. Jadi kita akan berbincang lebih lah mengenai perkara ni Yang Berhormat Bahan Lepas. Sila. Terima kasih Terima kasih. Cuma saya nak sedikit penjelasan kaitan dengan kesesakan di Sungai Dua. Memang dah ada alternatif pilihan untuk dilaksanakan untuk menyuraikan kesesakan ni. Pertamanya mungkin jalan pintas, jalan sehala. Kedua, jalan alternatif. Dan ketiga tu saya rasa dari jalan baru daripada Pematang Pasiak tembus. Jadi sejauh mana perkembangan? Sebab perkara ni masih lagi berterusan menjadi kesesakan di kawasan Sungai Dua di waktu pagi, petang dan sebagainya. Jadi kalau boleh disegerakan, bagi time frame kat saya bila kita nak boleh buat. Kalau jalan sahala, bila kita boleh selesaikan. Kedua, tentang longkang-longkang tepi jalan. Jadi kebanyakan di kawasan Sungai Dua, longkang-longkangnya agak kecil dan perlu diperbesarkan. Bolehkah kita mohon direct dengan pihak JKR untuk kita buat longkang yang lebih besar supaya tidak berlaku banjir kilat di kawasan perumahan kampung Perikanan Jalan. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Dua. Berkenaan longkang sekiranya perlu dinaik taraf, Yang Berhormat boleh mengajukan perkara ni kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sekiranya jalan JKR, maka pihak JKR boleh terus kepada JD, dan JD boleh bawa ke perhatian saya. Ataupun sekiranya jalan kampung, maka perlu dibawa kepada perhatian pejabat daerah lah, ya. Jadi seperti yang saya sebut tempoh hari semasa soalan lisan, peruntukan maris sekarang ni pun boleh digunakan untuk bukan penaktarafan, tapi kita panggil pengubahsuaian, ya, longkang-longkang disebabkan isu banjir. Jadi mungkin di situ kita lihat ada kemungkinan lah kita boleh dapat sedikit peruntukan untuk membuat pengubahsuaian longkang-longkang yang diperlukan lah, ya, Umat. Okey, berkenaan dengan yang mana? Kesesakan jalan. Yang tu saya akan bawa ke perhatian lah. Perlu, saya tak pasti dengan lokasi yang disebut tadi. Saya perlu buat semakan lah, Yang Berhormat. RTB Yang Berhormat Sungai Pinang membangkitkan isu kekerapan banjir kilat di kawasan Sungai Pinang. Seperti mana ahli-ahli Yang Berhormat pun sedia maklum, RTB Sungai Pinang yang telah dinanti-nantikan oleh rakyat negeri Pulau Pinang masih belum bermula. Dan RTB Sungai Pinang yang merupakan projek persekutuan ni, sebenarnya kerajaan negeri amat menyokong dan juga ingin
menyegerakan. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri memahami juga terdapat beberapa isu di tapak, termasuk isu pemilikan tanah dan struktur-struktur tanpa izin di Rizab Sungai Pinang yang juga menjadi penghalang kepada pelaksanaan projek ini. Namun begitu, kerajaan negeri sedang berusaha sedaya upaya dengan membantu pihak JPS menangani isu-isu ini. Sebagai contoh, kerajaan negeri telah menulis secara rasmi kepada pihak JPS Malaysia untuk mengkaji semula keperluan pengambilan balik tanah tambahan yang melibatkan penempatan penduduk. Proses pengambilan tanah milik akan melibatkan bayaran pampasan kepada penghuni mengikut kadar harga semasa. Dan ini akan memerlukan peruntukan yang amat besar dan juga tempoh masa yang panjang, dan seterusnya akan menjejaskan tempoh pelaksanaan projek. Bayaran pampasan kepada penghuni juga akan menelan kos yang amat tinggi dan mengurangkan kos fizikal projek. Jadi kerajaan negeri berpandangan perkara ini tidak boleh diterima. Ya, projek ini sudah dijanjikan pada rakyat sekian lama ini. Takkan kita nak delay lagi disebabkan isu seperti pengambilan tanah yang tidak dikenal pasti terlebih dahulu oleh pihak JPS Malaysia. Jadi kerajaan negeri pun berpandangan bahawa ada option-option lain sekiranya jajaran weir dan juga pumping station dan sebagainya boleh dianjak sedikit. Itu antara option yang dicadangkan oleh kerajaan negeri, maka kita boleh elak daripada pengambilan tanah tambahan. Jadi option-option ini pun telah dikemukakan kepada JPS Malaysia dan kita amat harap dapat maklum balas yang positif. Kerana sekiranya boleh dipertimbangkan, maka ia akan dapat menjimatkan kos bayaran pampasan dan lebih penting lagi menjimatkan masa pengambilan tanah, dan oleh itu projek pun boleh bermula dengan kadar segera. Jadi yang tu kita sedang menunggu maklum balas daripada pihak JPS Malaysia. Yang Berhormat Bahagian Dalam ada bertanya mengenai RTB Sungai Nyok. Sebagai makluman Yang Berhormat, pihak JPS Pulau Pinang telah membuat perancangan berkaitan kejadian banjir di kawasan Tadahan Sungai Nyok dengan membuat panggilan semula tender kajian bagi RTB Sungai Nyok pada bulan Julai 2022. Sebab kenapa perlu dibuat tender semula? Disebabkan ada garis panduan barulah daripada pihak JPS Malaysia. Jadi dia adalah pertukaran spesifikasi yang setelah berlaku banjir besar pada tahun lepas, Kerajaan Persekutuan ataupun JPS Malaysia telah pun menetapkan ARI yang lebih tinggi ya bagi semua projek-projek tempatan banjir, maka skop terpaksa dipindah bagi tender tersebut. Jadi Yang Berhormat Teluk Bahang bangkit mengenai isu tempatan banjir juga. Sebagai makluman Yang Berhormat, masalah air pasang besar yang berlaku telah diambil kira dalam perancangan jangka masa panjang bagi RTB Teluk Bahang, yang pada masa ini dalam proses reka bentuk terperinci oleh pihak perunding. Antara skop RTB ini adalah satu, kerja naik taraf sistem saliran JPS sedia ada. Kedua, pemasangan flap gate bagi mengawal air larian hujan dan air laut pasang. Tidal control gate yang lebih besar. Penyelesaian keseluruhan kawasan limpahan air laut pasang besar, kawasan taman perumahan memerlukan kos yang tinggi di mana kawasan tersebut adalah rendah dan memerlukan kerja pembinaan ban di sepanjang kawasan hutan bakau, di samping pembinaan sistem saliran baru yang dikawal dengan pembinaan tidal control gate. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya beralih ke isu-isu sebelum selesai. Sungai Dua. Ada lagi. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak JPS yang banyak menyelesaikan banyak isu di kawasan Tasik Lugor dan juga di Sungai Dua berkaitan dengan pengairan saliran air sungai dan sebagainya, dan banyak membantu dari segi mengelakkan banjir. Cuma saya minta kalau boleh terdapat lagi 2-3 kawasan di Sungai Dua, di Matang Berangan yang saya rasa memerlukan pelaksanaan projek RTB
RTB di kawasan Tasik Gelugor, di kawasan Sungai Dua, saya rasa dah tak ada langsung dalam senarai untuk dilaksanakan RTB. Kalau boleh dibuat kajian, dilihat di kawasan mana yang memerlukan pelaksanaan rancangan tempatan banjir yang dulu telah dibuat dan saya rasa ada kesan yang cukup baik. Cuma kalau ditambahkan lagi, mungkin akan memberi kesan yang lebih baik, banjir mungkin akan semakin kurang. Dah kurang banyaklah, kawasan banyak di kawasan Tasik Gelugor ni, Lahayui, Air Hitam dah kurang banjir. Di kawasan Matang Berangan pun dah kurang. Jadi kalau boleh dilihat semula, dibuat satu kajian kasar semula untuk RTB di kawasan Tasik Gelugor, di kawasan Sungai Dua dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Dua. Seperti Yang Berhormat Sungai Dua pun ada sebut, sebenarnya RTB yang besar telah pun dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan sebelum ini. Dan sekiranya terdapat keperluan, kita akan melihatlah kepada apa-apa permohonan yang mungkin boleh dibuat untuk RTB di kawasan-kawasan tersebut. Pun begitu, Kerajaan Negeri telah mengambil inisiatif untuk membuat drainage master plan bagi setiap daerah, termasuk di SPU, yang merangkumi semua kawasan-kawasan utama di daerah, setiap daerah lah. Jadi daripada situ pun kita ada info-info yang dapat membantu untuk membuat reka bentuk yang diperlukan lah, Yang Berhormat. Okey, saya beralih kepada isu-isu yang berkait dengan pengangkutan. Antara yang membahaskan mengenai isu pengangkutan adalah adun berapit, bahan lepas, Teluk Bahang dan juga lain-lain. Saya ucapkan terima kasih kerana sentiasa cakna dengan kepentingan pengangkutan awam di Pulau Pinang. Seperti ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, semua perkhidmatan bas awam milik kumpulan prasarana yang dioperasikan oleh Rapid Penang adalah percuma di negeri Pulau Pinang. Kini sebanyak 50 laluan dioperasikan oleh Rapid Penang dengan 195 buah bas setiap hari mulai jam 5.30 pagi hingga 11.30 malam di seluruh negeri Pulau Pinang. Dengan menggunakan PAS Mutiara, semua bas ini dapat dinaiki secara percuma. Saya rasa tidak ada negeri lain ataupun bandaraya lain di dunia ini, Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, yang di mana semua pengangkutan awam adalah percuma bagi semua rakyatnya. Ya. Bukan saja bas percuma, feri pun percuma. Ya. Dan saya rasa ini adalah bantuan yang besar yang diberi oleh kerajaan negeri, khususnya yang telah dimulakan semasa pandemik COVID untuk membantu rakyat. Sorry? Penang Leeds, of course, Tuan Yang Di-Pertua. Dan kerajaan negeri juga bersetuju dengan pandangan dan cadangan Yang Berhormat semua agar lebih banyak rangka promosi dilaksanakan untuk mempromosikan PAS Mutiara ini agar lebih ramai rakyat menggunakan bas supaya kesesakan lalu lintas dapat dikurangkan. Sehubungan dengan itu, promosi PAS Mutiara dan semua program tajaan kerajaan negeri seperti tambang percuma feri dan juga program bas percuma Cat Bridge akan turut dimasukkan dalam sesi roadshow promosi PTMP yang telah berlangsung sejak 2 minggu lalu. Untuk makluman sidang Dewan, sesi roadshow ini telah dijadualkan selama 6 bulan setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad di 16 lokasi terpilih. Dan diharapkan dengan usaha ini, lebih ramai lagi orang awam akan menyokong dan menggunakan pengangkutan awam. Selain daripada itu, pihak komunikasi pun sudah memulakan dengan membuat video-video TikTok dan sebagainya untuk mempromosikan PAS Mutiara yang percuma ini. Manakala bagi perkhidmatan Best FIZ yang diutarakan oleh Yang Berhormat Berapit, laluan bas percuma Cat Bridge sebenarnya Yang Berhormat sudah pun melalui kawasan-kawasan FIZ. Maka Best FIZ tidak lagi diperlukan. Walau bagaimanapun, cadangan Yang Berhormat agar berbincang dengan pihak Freepenka boleh dipertimbangkan untuk mengkaji laluan-laluan yang baru. Pewujudan laluan baru secara terus ke FIZ haruslah mempunyai jumlah ridership yang optimum agar penggunaan bas lebih efisien. Tuan Yang Di-Pertua, kenderaan elektrik ataupun EV
semakin mendapat perhatian di Malaysia. Menurut Malaysia Automotive Association, bagi tahun 2021, hanya 274 buah EV yang didaftar berbanding jumlah 508,000 buah kenderaan yang dijual secara keseluruhan di Malaysia. Walaupun uptake EV masih tidak lagi memberangsangkan, penyediaan infrastruktur untuk menyambut EV di Malaysia dan juga Pulau Pinang perlu diteliti. Sebab, tuan yang betul, dia kadang-kadang macam chicken and egg. Kita nak beli EV, tapi tak ada tempat nak charge pun susah juga. Kan? Jadi, siapa nak buat apa yang dulu? Jadi, oleh itu kerajaan negeri mengambil inisiatif untuk menggalakkan penyediaan infrastruktur pengecasan, charging station bagi kenderaan elektrik. Untuk makluman sidang Dewan, kerajaan negeri sedang meneliti perkara ini dan ingin menggalakkan pengusaha-pengusaha ataupun syarikat-syarikat yang berminat untuk memasang tempat pengecasan elektrik di Pulau Pinang untuk melakukannya di lokasi-lokasi tumpuan orang ramai yang strategik. Tambahan pada itu, kerajaan negeri melalui MBPP telah pun meluluskan 9 lokasi untuk pemasangan tempat pengecasan motosikal elektrik secara percuma di negeri Pulau Pinang, iaitu 6 di DTL dan 3 di DVD. Tambahan pada itu, saya difahamkan MBSP pun akan turut melakukan yang samalah. Jadi kita dah minta dan MBSP secara dasarnya tiada halangan. Tujuan penyediaan charging station secara percuma bagi motosikal elektrik adalah untuk menggalakkan orang ramai dan juga rider e-hailing untuk menggunakan motosikal berkuasa elektrik. Inisiatif ini juga selari dengan visi Penang 2030 melalui strategic initiative D2, Strengthen Mobility, Connectivity and Digital Infrastructure. Berhormat Tuan Yang di-Pertua, meskipun pandemik COVID-19 telah memberi impak negatif kepada ekonomi negara, Pulau Pinang kekal sebagai negeri utama dari segi KDNK per kapita, iaitu sebanyak RM54,718 bagi tahun 2020, iaitu melebihi paras kebangsaan RM43,378, meskipun mengalami penyusutan sebanyak 2.1% berbanding penyusutan 5.6% yang dicatatkan di peringkat nasional. Pertumbuhan positif yang berterusan bagi produk elektrik, elektronik dan optikal bagi sektor pembuatan yang kekal unggul dari negeri Pulau Pinang telah mengimbangi kadar pengucupan ekonomi nasional. Sebagai sebuah negeri perindustrian, Pulau Pinang bukan hanya menerima impak dari segi pertumbuhan ekonomi, malah turut mengalami pertambahan kepadatan penduduk dan bilangan kenderaan saban tahun. Oleh yang demikian, Kerajaan Persekutuan seharusnya mempertimbangkan semula dan memperuntukkan dana sewajarnya untuk membantu negeri Pulau Pinang supaya kita boleh sama-sama bergerak ke arah negara yang maju. Projek pengangkutan awam seperti LRT dan juga pembinaan lebur raya baru seperti Pan Island Link 1 ataupun PIL1 merupakan projek infrastruktur berskala besar yang secara lazimnya akan mendapat pembiayaan dana daripada Kerajaan Persekutuan. Kalau kita lihat di Selangor, mereka buat LRT, MRT, semuanya dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Namun di Pulau Pinang, setiap kali kita minta, tak berjaya mendapat. Sudah 3 kali berturut-turut kerajaan negeri membuat permohonan melalui RMK 12, namun tidak membuahkan hasil. Malah, jaminan sovereign guarantee yang telah diberi oleh Kerajaan Persekutuan, Pakatan Harapan, bagi pembiayaan projek LRT serta pinjaman soft loan daripada pihak ADB, Asian Development Bank, telah pun dibatalkan. Dan walaupun tiada maklum balas positif daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri akan terus memohon peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan menerusi rolling plan ketiga untuk projek PIL1. Tapi kini kita buat secara berfasa lah. Sekiranya kita nak buat keseluruhan projek PIL1, memang projek yang besar, memakan jumlah berbilion-bilion ringgit. Namun kita sekarang ni fokus kepada fasa 1A PIL1, iaitu dari yang akan menghubungkan persimpangan Tun Dr. Lim Chong Yu sehingga persimpangan Tun Dr. Awang. Kita telah mengenal pasti jajaran ini sebagai jajaran yang amat kritikal supaya kita dapat menguraikan trafik di kawasan Jalan Tengah, Jalan Sultan Azam Shah, Jalan Tun Dr. Awang.
Jadi peruntukan yang diminta adalah sebanyak 1.6 bilion ringgit melalui rolling plan ketiga, dan untuk tahun 2023 jumlah yang diminta adalah 425 juta ringgit. Jadi dengan usaha kerajaan negeri untuk meneliti semula kaedah pelaksanaan projek PIL1 ni secara berfasa, kita harap kerajaan persekutuan dapatlah membantu kerajaan negeri dan rakyat negeri Pulau Pinang, kerana sekiranya kesesakan lalu lintas khususnya di kawasan industri dapat dikurangkan, maka industri negeri Pulau Pinang dapatlah berkembang dengan lebih maju dan menyumbang kepada KDNK negara, menyumbang kepada cukai-cukai yang dapat diterima oleh kerajaan persekutuan. Jadi ia sebenarnya adalah satu win-win situation. Kita pun tak faham kenapa kerajaan persekutuan tidak dapat mempertimbangkan. Saya harap ada kita punya adun-adun di sini yang daripada pihak kerajaan persekutuan dapatlah mengutarakan isu ini, membawa isu ini dan keperhatian menteri-menteri mereka, khususnya Adun Seberang Jaya lah yang bekerja di Kementerian MITI kan. Bawa ke bos dia. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya rasa isu berkenaan dengan bekalan air di SPS telah pun saya jawab semasa soalan lisan pagi tadi. Dan juga satu sidang akhbar akan dilaksanakan besoklah. Saya juga menjemput Adun Jawi dengan Adun Tuan Yang di-Pertua sendiri untuk turut serta untuk berkenaan isu-isu air di SPS lah. Okey, jadi ada isu elektrik. Tadi air, ada elektrik juga. Yang tenaga elektrik yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Berapit, hanya satu isu, iaitu gangguan elektrik di kawasan Bukit Bertajam, Kampung Baru, Taman B, Taman Jernih dan juga pusat khidmat beliau sendiri. Alamak. Yang berhormat, yang ni kita akan bawa ke perhatian TNB. TNB sentiasa mengawasi sistem bekalan elektrik agar stabil dan berterusan. Sebanyak 6 projek pengukuhan sistem telah pun dirancang di kawasan ini setelah PPU Sun Bangkeng dimula tugas. Tapi kita perlu tunggu dululah. PPU ni saya difahamkan akan siap dan boleh dimulakan pada awal tahun depan. Jumlah kos projek bagi pengukuhan sistem ini adalah 29.9 juta ringgit. Sementara projek ini disiapkan, TNB akan terus menjalankan aktiviti semakan dan senggaraan semula pada perpasangan elektrik terlibat. Senggaraan terakhir sebelum ini siap sepenuhnya pada 28 Disember 2021 dan aktiviti senggaraan susulan telah dilaksanakan semula dan dijangka siap sebelum penghujung Julai 2022. Okey, Yang berhormat, isu yang terakhir, infrastruktur telekomunikasi. Yang berhormat Batu Lancang, Yang berhormat Pematang Pasir ada bangkit mengenai 5G. Untuk maklumat Yang berhormat, kerajaan negeri bersama-sama dengan pihak Digital Nasional Berhad ataupun DNB telah memulakan kerja-kerja pelaksanaan 5G di Pulau Pinang. Sebanyak 5 lokasi telah dipilih sebagai projek perintis di kawasan warisan Georgetown pada tahun ini. Selain daripada itu, sebanyak 151 lokasi termasuk projek-projek 5 kawasan di Georgetown tersebut telah pun dikenalpasti di bahagian pulau. Namun delay itu disebabkan ada sedikit percaturan lah di antara syarikat-syarikat penyedia telekomunikasi dan juga DNB. Yang itu adalah sesuatu yang telah melambatkan pelaksanaan 5G di Malaysia yang sepatutnya sudah bermula pada tahun ini. Namun begitu, kerajaan negeri Pulau Pinang sangat komited untuk memudahcarakan pelaksanaan 5G. Garis panduan Smart Street Post pun sudah disediakan. Kita telah muktamadkan. Semuanya sudah tersedia di pihak kerajaan negeri Pulau Pinang. Kita memang mengalu-alukan 5G. Namun yang buat delay itu adalah di pihak kerajaan persekutuan. Namun begitu, bersempena dengan penganjuran World Congress of Information Technology, ada dia punya nama baru sebenarnya, saya dah lupa, WCIT 2022,
kita akan memastikan dan juga pihak DNB telah memberi jaminan bahawa 5G akan ada di Pulau Pinang menjelang September 2022. Yang berhormat Sungai Dua dan Perkhidmatan Berangan juga macam bubuk ada bangkit isu liputan internet di kawasan pinggir dan luar bandar. Untuk maklumat yang berhormat sekalian, setakat Disember 2021, liputan 4G di seluruh negeri Pulau Pinang telah mencapai sebanyak 99.82%. Ini adalah melebihi sasaran nasional di bawah inisiatif Jendela iaitu sebanyak 96.9%. Kerajaan negeri sememangnya memberi penekanan penting terhadap kemudahan telekomunikasi. Ini terbukti apabila negeri Pulau Pinang telah menjadi negeri pertama di Malaysia yang mengiktiraf kemudahan telekomunikasi sebagai utiliti ketiga selepas kemudahan elektrik dan juga air. Pada masa ini, fokus kerajaan negeri adalah menambah baik liputan internet di kawasan pinggir bandar dan kawasan yang mempunyai masalah liputan komunikasi. Kerajaan negeri juga sedang bekerjasama dengan pihak kementerian, KKMM dan juga MCMC dalam melaksanakan beberapa inisiatif bagi menaik taraf liputan komunikasi. Pertamanya, pemasangan jalur lebar talian tetap, fixed broadband. Sehingga Disember 2021, sebanyak 182,251 premis telah siap pemasangan jalur lebar talian tetap di seluruh negeri Pulau Pinang. Sasaran bagi penghujung tahun 2022 adalah sebanyak 283,989. Jadi untuk tahun ini dijangka 100,000 lah yang akan tambahan yang akan siap dipasang. Kedua, pemasangan jalur lebar mudah alih. Pemasangan ini melibatkan pembinaan struktur telekomunikasi baru bagi tujuan jalur lebar mudah alih mobile broadband. Tadi fixed broadband, yang ini mobile broadband. Sehingga kini sebanyak 99 lokasi tapak baru telah dilaksanakan di seluruh negeri Pulau Pinang. Usaha ini akan diteruskan lagi dalam pelaksanaan Jendela Fasa 2 bermula tahun hadapan. Ketiga, naik taraf stesen pemancar sedia ada. Kerja-kerja yang terlibat adalah naik taraf stesen pemancar sedia ada agar liputan telekomunikasi dapat ditingkatkan. Sehingga kini sebanyak 1,715 stesen pemancar telah pun siap dinaik taraf. Keempat, projek penyediaan hub infrastruktur gentian optik luar bandar di kawasan berhampiran sekolah dan kawasan perindustrian ataupun point of presence. Projek ini adalah inisiatif KKMM untuk menaik taraf liputan internet di kawasan luar bandar. Bagi pelaksanaan fasa pertama, terdapat sebanyak 8 buah sekolah dan 1 kawasan perindustrian yang terlibat, iaitu SK Bumbung 5 Kepala Batas, SK Lahak Kepak Kepala Batas, SJKC Nung Min Kepala Batas, SJKT Palaniandi, SMK Sungai Aceh, SK Pematang Sintok, SJKC Sincung, SK Pulau Aman dan juga Penang Science Park. Jadi ini adalah projek di bawah KKMM yang di mana akan dinaik taraf liputan internet di kawasan-kawasan tersebut. Kelima, pelaksanaan Penang Connectivity Master Plan ataupun PCMP yang telah dilancarkan pada tahun 2019 dengan matlamat untuk memastikan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Pulau Pinang menghadapi cabaran dunia abad ke-21. Yang ni kita pun ada projek-projek yang telah pun dikenal pasti dan sedang dilaksanakan. Setakat ini 50% daripada projek-projek tersebut telah pun selesai. Yang terakhir, yang keenam, penubuhan pusat internet komuniti. Sebanyak 41 PIK ataupun pusat internet komuniti telah dirancang untuk diwujudkan di negeri Pulau Pinang. Setakat ini sebanyak 3 lokasi telah diwujudkan iaitu di kawasan Sungai Pinang Balik Pulau, Taman Prestige Balik Pulau dan Taman Glugor Indah SPU. Pihak MCMC pada masa ini juga dalam proses mewujudkan sebanyak 38 lagi di seluruh negeri Pulau Pinang. Fokus PIK ini adalah kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan B40. Yang berhormat Kebun Bunga. Minta penjelasan. Oh ya, macam bu. Terima kasih Tanjung Bunga yang telah menyentuh tentang telekomunikasi khasnya untuk jalur lebar. Dan saya memang begitu mengalu-alurkan ke segala usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri
dalam memastikan jurang digital itu dapat dikurangkan. Cuma saya nak mungkin nanti boleh sedia dengan jawapan bertulis, di mana tadi ada menyebut, Tanjung Bunga ada menyebut tentang itu fixed broadband, ada banyak kawasan, ada banyak unit rumah telah dipasang, dan juga itu mobile broadband. Bolehkah kita juga tahu sama ada macam flat-flat pangsapuri yang berstrata tinggi, bangunan yang diduduki oleh golongan B40, adakah mereka juga ada menyediakan broadband di kawasan tersebut, dan adakah juga kerajaan negeri boleh memperuntukkan khasnya PIK itu di kawasan-kawasan yang saya sebut tadi, iaitu bangunan tinggi golongan B40 itu. Okey, terima kasih. Cadangan tersebut akan saya panjangkan dan bincang dengan pihak MCMC. Selain daripada kawasan pinggir bandar, mungkin kawasan-kawasan yang dimasukkan oleh Yang Berhormat tu boleh kita pertimbangkan juga, ya. Dan juga untuk fixed broadband dan sememangnya kita nak coverage yang seluruh, yang menyeluruh. Jadi semua, khususnya bangunan-bangunan yang high rise, lebih mudah sebenarnya untuk mereka memasang fiber. Jadi sekiranya Yang Berhormat ada tahu mengenai bangunan-bangunan yang belum dipasang fixed broadband, maka Yang Berhormat pun boleh highlight kepada saya dan saya akan memastikan kawasan tersebut mendapat kemudahan tersebut. Sebab kita memang nak pastikan kesemua kawasan-kawasan berpenduduk di negeri Pulau Pinang mendapat akses kepada broadband internet. Mohon pencerahan. Ya. Satu soalan yang saya agak keliru. Satu mengenai angka yang mengatakan capaian internet kita dah lebih pada 99% kalau tak silap saya. Satu yang saya keliru adalah bagaimanakah kita nak mengira capaian mobile internet ini? Dia sudah ada coverage atau tidak? Kerana kita ada pelbagai operator. Kadang-kadang Celcom ada, Digi tak ada. Digi ada, UJ Mobile tak ada. Jadi adakah jika satu operator tu telah ada internet, yang lain tak ada, dikira telah cover? So, ataupun macam mana? Boleh YB berikan pencerahan? Terima kasih Yang Berhormat. Satu soalan yang baik. Yang ni saya perlu penjelasan juga daripada MCMC. Yang saya apa yang saya boleh nyatakan di sini adalah perangkat ini kita dapat daripada MCMC lah sebenarnya, daripada sistem mereka. Tapi soalan yang baik, adakah bila kita kata ada coverage tu maksudnya ada coverage untuk semua network ataupun sesetengah network sahaja? Yang tu saya akan semak dan kemudian bagi jawapan kepada Yang Berhormat lah. Saya pun nak tahu sebenarnya. Okey, baik, saya rasa last kali ada satu cadangan daripada Yang Berhormat Kebun Bunga untuk menubuhkan satu internet exchange di negeri Pulau Pinang. Saya rasa itu cadangan yang baik dan sebenarnya sedang dipertimbangkan oleh Digital Penang, ya, agensi kerajaan negeri yang ditugaskan untuk membangunkan sektor ekonomi digital. Jadi dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, saya ucapkan terima kasih pada semua adun-adun yang telah terlibat dan membangkitkan isu-isu, dan saya harap kita dapat sama-samalah bekerjasama antara semua ahli-ahli Yang Berhormat di sini dan juga agensi-agensi kerajaan, baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, bagi kemaslahatan bersama rakyat negeri Pulau Pinang khususnya. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih dan saya mohon menyokong. Terima